Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku pembuka bicara tugasan berkumpulan kali ini. Saya Zasrin binti Zainal 260281 dan ahli-ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Farahin binti Ismail 260806 dan Rajin Tiran anak lelaki Samraj 260829. Pada tugasan berkumpulan kali ini, kami sebagai satu kumpulan telah bersepakat dalam memilih rancangan atau program terbitan Radio Television Malaysia iaitu RTM, iaitu Kopa Kopi. Kami memilih khusus rancangan ini bagi membuat kajian dalam menarik minat orang ramai kembali kepada semua rancangan terbitan RTM. Pengenalan, Jabatan Penyiaran Malaysia atau dikenali sebagai Radio Television Malaysia RTM merupakan stesen milik penuh kerajaan Malaysia beribu pejabat di Angkasa Puri Kuala Lumpur, merupakan kompleks Jabatan Penyiaran Malaysia di bawah Kementerian Komunikasi Malaysia KKMM. Tanggal 17 November 1969, radio dan televisyen telah digabungkan di bawah satu kementerian. Dengan perkembangan media baharu, RTM telah mengorak langkah dengan radio dan TV streaming dan juga telah diperluaskan dengan menggunakan mobile streaming di mana audiens semua boleh melayari MyClick dan aplikasi RTM Mobile bagi semua 34 stesen radio dan 5 stesen TV milik RTM. Kopa Kopi terbitan RTM. Kopa Kopi merupakan sebuah program terbitan seksyen TV RTM Kuching yang merupakan program bual bicara belia di Sarawak. Ia diacarakan oleh saudara Anding Indrawani yang juga merupakan anak jati kelahiran Sarawak. Ia bersiaran secara langsung dari Auditorium P. Ramlee RTM Kuching, Sarawak. Pelbagai segmen disediakan dalam program ini bagi menarik minat golongan belia dan remaja khususnya di Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan juga pensyarah. Nama saya Nur Farahin binti Ismail, nombor matrik 260806. Hari ini saya akan memberikan 3 penjelasan subtopik iaitu objektif rancangan, fokus audiens dan juga ulasan rancangan. Seperti sedia maklum, program pilihan kami adalah bertajuk Kopa Kopi. Objektif rancangan Kopa Kopi adalah untuk memperkasakan atau memartabatkan diri terutama belia di Sarawak. Selain itu juga, objektif rancangan ini adalah untuk menyuntik semangat di kalangan belia dengan mengetengahkan topik-topik yang segar. Objektif ini juga adalah untuk memberikan inspirasi kepada belia atau remaja dari segi kerjaya, topik sukan dan juga minat golongan belia. Selain itu juga, ianya adalah untuk menarik minat masyarakat luar dengan kesenian tempatan Sarawak. Fokus audiens bagi rancangan ini adalah kepada semua golongan belia, tetapi memberikan keutamaan kepada golongan belia di Sarawak kerana program ini mengetengahkan kejayaan-kejayaan belia di Sarawak. Seterusnya adalah ulasan rancangan. Rancangan ini merupakan salah satu platform atau wadah yang memperkasakan dan memartabatkan golongan belia di Malaysia, terutamanya belia di Sarawak. Dalam memberikan inspirasi kepada belia Sarawak, rancangan ini turut dihoskan oleh anak jati kelahiran Kuching Sarawak itu sendiri, iaitu Andi Indrawani. Rancangan ini diterbitkan oleh Radio Television Malaysia RTM melalui seksyen TV RTM Sarawak. Program ini mula bersiaran pada 21 Mei 2021 pada hari Selasa pukul 4 petang dan siaran ulangan adalah pada 11 malam di saluran TV OK Astro 109. Rancangan ini bersiaran selama 1 jam secara langsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching, Sarawak. Setiap episod yang disiarkan mengupas isu terkini berkaitan dengan belia dan mengetengahkan topik yang segar yang mampu memberikan suntikan semangat kepada golongan belia. Pelbagai topik menarik telah dikongsikan sepanjang penyiarannya. Pada 21 Mei 2021 merupakan episod pengenalan di mana mengupas berkaitan bahasa isyarat Malaysia. Kupasan topik ini dilihat menyumbang kepada pendekatan masyarakat dalam menyantuni golongan kurang upaya yang seharusnya mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak kita semua. Lagi perkongsian menarik dalam tajuk Pereka Kostum dan Abang Misi pada 11 Jun 2021.
perkongsian dua kejayaan berbeza yang jarang-jarang diceburi oleh golongan lelaki, terutamanya melibatkan kejayaan sebagai seorang jurawat. Hakikatnya, di hospital sememangnya memerlukan kaki tangan lelaki yang dapat membantu dalam menguruskan pesakit lelaki. Dalam tajuk Sukan Rakyat dan Komik Sarawak pula, menunjukkan info berguna yang disampaikan oleh panel undangan Muhammad Azwin bin Muhammad. Selain itu, tetamu undangan yang hadir memeriahkan studio merupakan pelukis yang menggunakan nama Art of Wood yang menghasilkan komik Pere yang dianggap sebagai komik bahasa Melayu Sarawak pertama di dunia. Komik karya Art of Wood ini mempunyai 100 halaman warna penuh dicetak di atas kertas 80 gram berkulit art card. Komik ini menghidangkan isu tempatan berlaku dalam masyarakat di Sarawak yang tidak dilihat oleh orang lain tetapi dapat dilihat oleh beliau dan dihidangkan mengikut perspektif ditanggapinya dalam bentuk sinikal. Pada masa sama, program ini juga mengupas topik dalam tajuk Hadrah, Festival Seni dan Muzik, berkaitan kesenian tempatan unik dan mampu menarik perhatian serata dunia dengan keunikan yang ditunjukkan kepada semua. Terbaru dalam tajuk Motosikal Pembuatan Khas dan Papan Selaju yang mengundang tetamu antaranya 3 orang panel, iaitu atlet papan selaju Sarawak yang bercerita tentang pengalaman dan harapan mereka dalam pembangunan sukan papan selaju di Sarawak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Di sini kita akan membincangkan beberapa perkara seperti kebaikan, keburukan, carangan penambahbaikan dan kesimpulan. Dari segi kebaikan, kami dapat perhatikan bahawa program Kupa Kopi ini berupaya membawa aspirasi kepada belia-belia di Sarawak. Ini adalah kerana topik-topik yang dibawa untuk perbincangan dalam program ini terdiri daripada pelbagai perkara yang berlainan. Boleh dikatakan setiap program yang dijalankan pada minggu-minggu yang berlainan ini membawa topik perbincangan yang berlainan pada setiap episod. Seterusnya, program ini juga berperanan untuk mempromosikan pelbagai agensi dan perniagaan yang dijalankan di Sarawak. Kelebihan seterusnya yang dapat diperhatikan menerusi program ini ialah ianya memberikan peluang kepada penduduk dari semenanjung Malaysia untuk mengenali isu-isu, aktiviti serta perkembangan semasa di Sarawak. Walaupun merupakan satu program yang menarik, Kupa Kopi ini masih mempunyai beberapa kekurangan daripada pandangan kami. Kekurangan pertama yang ketara ialah program ini hanya membincangkan perkara-perkara dan isu-isu di Sarawak sahaja, sedangkan siaran rancangan ini disiarkan di seluruh negara. Seterusnya, kami memerhatikan bahawa keadaan studio yang tidak begitu ceria dan kelihatan hampir sama untuk setiap episod. Kekurangan seterusnya yang dapat diperhatikan juga ialah penggunaan bahasa. Walaupun program ini khas untuk negeri Sarawak, namun unsur bahasa atau logat Sarawak langsung tidak dimasukkan dalam program ini. Kekurangan juga dapat diperhatikan ketika rakaman di luar studio di mana ianya tidak mempunyai kejelasan suara. Dan yang terakhir ialah pemilihan pakaian pengacara juga tidak menarik di mana kadang-kadang pakaian pengacara hampir sama dengan latar belakang studio yang mendatangkan pemandangan yang kurang ceria. Dari segi idea untuk menambah baik program ini, kami mencadangkan beberapa perkara seperti berikut. 1. Pengacara perlulah lebih kreatif dan mempelbagaikan cara penyampaian, termasuk menggunakan logat Sarawak. Kedua ialah pemilihan dan penyediaan latar belakang perlulah seiring dengan topik yang hendak dibincangkan dengan mengekalkan keaslian Kupa Kopi. Seterusnya, yang ketiga ialah seboleh-bolehnya pengacara majlis boleh ditambah dengan seorang pengacara wanita dari kalangan orang asal Sarawak untuk menunjukkan kesarawakan dalam program tersebut. Secara kesimpulan, kami merasakan program Kupa Kopi ini merupakan satu program yang baik dan memberikan banyak maklumat dan informasi penting mengenai Sarawak dan aktiviti
dan perkara-perkara yang berkait rapat dengan Sarawak. Program yang disiarkan selama hampir sejam setiap minggu di talian rangkaian televisyen TV1 ini berupaya menarik penonton yang banyak dari kalangan rakyat Sabah dan Sarawak, kerana topik-topik yang dibincangkan dalam program Kopa Kopi ini lebih berkisar kepada isu-isu terkini dan berupaya menarik minat daripada pelbagai golongan masyarakat. Kepelbagaian isu yang dibincangkan membawa ianya menjadi satu program yang boleh ditonton oleh seisi keluarga. Disarankan agar pengacara ditambah dengan anak jati Sarawak untuk menaikkan lagi seri program tersebut untuk menarik minat penonton. Memandangkan program ini berkaitan dengan Sarawak, pengacara boleh mengenakan pakaian tradisional kaum-kaum di Sarawak untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat di luar Sarawak. Seperkara lagi yang perlu diambil inisiatif oleh penerbit program tersebut ialah dengan menjadikan sari kata untuk penonton. Sari kata ini adalah untuk menerangkan perkataan-perkataan yang mempunyai logat dan bahasa asli Sarawak untuk membolehkan penonton bukan warga Sarawak untuk memahami perkataan yang diucap atau disebut dalam perbualan. Akhir kata, walaupun mempunyai kekurangan daripada beberapa segi secara keseluruhan, kami berpandangan bahawa rancangan Kopa Kopi ini adalah satu program yang baik dapat memberikan kesedaran mengenai Sarawak kepada rakyat negara ini. Sekian, terima kasih.